Pernah pergi Melaka? Pernah, suka. Apa kelebihan Melaka? Makanan dia best. Antaranya? Asam pedas. Lain? Bersejarah Hang Tuah. Satu lagi, last. Pantun. Yes. Pantun kan? Pantun. Jadi Saya kita was-was. start. Boleh saya start dengan pantun? Boleh. Silakan. Dari mana hendak ke mana? Tinggi rumput dari padi. Tahun mana, bulan mana dapat kita berjumpa lagi? Tanam lenggun, tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk mati. Budi Syafiq dan rakan Melaka tak lupa sudah terpahat di dalam hati. Wow. Itu cerita besar bola sepak Malaysia hari ini. Apabila pasukan Melaka United FC telah pun mengumumkan 8 pemain tidak akan bersama pasukan musim depan. Sesuatu yang dianggap cukup drastik dilakukan pihak pengurusan. Dan antara nama-nama yang sah diumum tidak lanjutkan kontrak ialah bekas ketua pasukan mereka, Shafiq Rahim. Shafiq Rahim dan Melaka United tiada sudah selepas menyarung jersey pasukan Sang Kancil sejak 2019. Shafiq antara nama pemain yang tidak akan diberi kontrak baru untuk beraksi di Liga Super musim depan. Sepanjang 2 musim bersama Melaka United, Shafiq hanya membuat 32 penampilan dan menjaringkan 4 gol. Shafiq Rahim atau Copot selepas berakhir jodoh dengan JDT disunting Melaka United dari 2019 hingga 2020. Walaupun jarang diturunkan, namun kehadiran pemain yang sinonim dengan jersey nombor 8 yang juga bekas ketua pasukan Malaysia ini beri impak besar dalam pasukan. Suami kepada bekas Ratu Bowling Negara, Zandra Azila, berjaya hasilkan 4 jaringan dalam 32 penampilan bersama Melaka United. Baik, bagi merungkai apa yang berlaku di Bandaraya Melaka petang tadi di Bilik Berita, Zul Helmi Zana Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fizal. Kabar Baik. Kabarnya sihat. Oh, iya ke? Zul, kenapa Melaka mengambil keputusan ini, Zul? Okey. Simple, mungkin atas faktor bajet. Itu yang dinyatakan oleh pihak Melaka United FC. Pada ketika sebenarnya Shafiq masih lagi relevan buat mana-mana pasukan, termasuk pasukan Melaka dari segi pendapat saya, kerana Shafiq sebenarnya boleh memberi impak kepada pasukan walaupun ketika ini sudah menjangkau usia 33 tahun. Jadi untuk pengesahan lebih lanjut mengenai kedudukan Shafiq bersama Melaka, kita dengar apa kata CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Melaka United FC, Datuk Saiful. Itu hasil keputusan komiti juga. Setelah hasil pembincangan, kita tidak menyambung dengan Shafiq Rahim. Apa nama tu, kita tidak mengekalkan disebabkan bajet yang kita terima. Kan? Itu sajalah. Zul, selepas kita dapat berita tu, masing-masing cuba untuk mendapatkan Shafiq Rahim dan anda berjaya mendapatkan Shafiq Rahim. Reaksi Shafiq mengenai pengumuman ini? Okey, pertama dia enggan mengulas lanjut ataupun memberi kenyataan kepada media lah berhubung keputusan Melaka ini. Tetapi apa yang dinyatakan oleh beliau yang boleh beliau bagi tahu dekat kami ataupun sebagai kepada saya adalah beliau mahu membuka pasukan dalam Liga M3. Itu yang sendiri beliau cakap dan boleh diberitahu oleh kepada semua orang di mana tidak menolak kemungkinan untuk beraksi dalam pasukan tersebut. Tetapi saya mengenali Shafiq cukup rapat dan sejak kecil lagi dan saya melihat sebenarnya mungkin hasrat membuka pasukan M3 itu ada relevan dan saya juga berpendapat bahawa Shafiq Rahim masih akan beraksi dalam kancah elit Liga Malaysia, terutamanya dalam saingan Liga Super. Tetapi tidak tahu pasukan mana yang akan disertai. Mungkin terdapat perkabaran dengan keputusan ini bersara ataupun sebaliknya. Tetapi saya mengenali Shafiq, dia cukup passion dengan bola sepak dan saya berasakan masih ada kelibat Shafiq musim depan dalam saingan Liga Super. Tetapi di mana ataupun di negara mana itu menjadi persoalan ketika ini, Hafizal. Tapi dimaklumkan juga Shafiq akan buat keputusan itu dalam masa terdekat, pengumuman tentang masa depan beliau. Betul, Zul? Betul. Saya jangka mungkin tak hujung minggu ini ataupun minggu depan yang pastinya akan menggemparkan peminat bola sepak tanah air mengenai masa depan dan juga pasukan baru Shafiq Rahim. Dia akan buat keputusan pada hari yang awak bekerja, saya rasa.
Betul. Okey, Zul, lain-lain keputusan yang telah pun dicapai oleh pihak pengurusan Melaka pada sidang media petang tadi. Okey, bukan Syafiq saja yang digugurkan. Kalau kita lihat daripada laporan tadi, seramai 8 pemain juga berada dalam senarai tersebut. Sebenarnya nama-nama besar juga bagi saya kerana mereka cukup berpengalaman luas, dan ini reaksi ataupun penjelasan daripada Datuk Saiful selaku Ketua Pegawai Eksekutif Melaka United FC. Kota yang kita lokal, yang kita kekalkan lokal saja yang telah kita buat perbincangan 9. Oh, 9. Lokal saja. 9 dan yang orang lokal player Melaka yang ada 21 yang kita naikkan tu, lebih muda tu 6 orang. Cuma import 2 orang kita masih dalam perbincangan lagi. Zul, sebelum kita berpisah di udara buat seketika, ya ke kita tak buat ini sebab kalut dengan isu Shafiq Rahim. Sikit, Penang dah confirm Zul? Okey, Penang dah confirm jurulatih daripada Czech Republic, Thomas Trusha. Saya melihat kehadiran Thomas sudah pasti akan bergandingan dengan Manzur Azwira, dan sebenarnya saya ingin tegaskan di sini pihak Penang FC melihat kehadiran Thomas Trusha bukan untuk sementara tetapi untuk kesinambungan yang seterusnya di bawah Manzur Azwira. Kita juga sedang meneliti rapat apa yang berlaku di negeri Perak pada ketika ini kerana tampuk pemerintahan akan berubah dan dijangka akan ada perkembangan menarik tentang bola sepak di Perak. Terima kasih banyak Zul. Sama-sama Hafizal. Tadi masa Hafizal cakap yang bila Syafiq nak buat pengumuman, Zul akan kerja, dia confident je? Ya. Dia nak kerja lah. Itu jawapan dia, ya. Dia nak kerja Syafiq akan buat pengumuman hanya bila Zul kerja. Tapi saya sebenarnya nak tahu pasukan mana yang akan ngap Syafiq Rahim. Tak dapat gambaran tetapi seolah-olah macam dia sudah bersiap sedia dengan apa yang bakal diputuskan Melaka, dan next step dia kena move on dengan apa. Saya rasa dah ada plan terkini untuk Shafiq Rahim. Tetapi Shafiq Rahim juga mempunyai sesuatu yang menarik dalam pasukan Melaka, bagaimana impaknya sebagai kapten di samping kapten dan juga pemain tengah. Jadi Mat Stats telah pun bersiap sedia untuk kupasan lanjut. Silakan. Baik, di bilik berita. Hello Mat Stats. Hello Abang Fizal. Okey, seperti yang kita ketahui, Shafiq Rahim jelas nama yang besar, tetapi dari sudut pandangan statistik, apa sebenarnya impak Shafiq terhadap Melaka musim ini? Masih relevankah Shafiq sebagai seorang tonggak di bahagian tengah, Mat? Saya rasa Shafiq Rahim antara persoalan paling ketara musim ni lah. Sebab musim yang pendek, banyak impak COVID-19 juga. Okay. Persoalan yang bermain di fikiran orang ramai, Shafiq ni impak dia masih lagi besar, masih lagi berkualiti untuk beraksi di pentas Liga M. Secara statistik, memang musim ni Shafiq banyak digunakan sebagai pemain gantian di Melaka. Tetapi saya lebih tertarik kepada insiden-insiden ataupun permainan-permainan di mana Shafiq digunakan untuk majoriti 90 minit. Dalam perlawanan-perlawanan tersebut, Shafiq masih lagi memainkan peranan yang begitu besar untuk Melaka. Sebagai contoh ya, kita lihat perlawanan menentang Terengganu pada bulan 9 lepas, apabila Terengganu masuk ke perlawanan ini selepas menewaskan Sabah 4-0. Momentum bersama pasukan Terengganu, tetapi apabila turun bertemu Melaka menewaskan Terengganu 1-0, dan melihat data dalam perlawanan tersebut, Shafiq Rahim menjadi antara pemain paling influential di atas padang, mencatat 70 hantaran dengan passing accuracy sebanyak 90% Hafizal dalam perlawanan tersebut. Selain itu, Shafiq juga melakukan larian-larian progresif 3-4 dalam perlawanan tersebut. Dalam perlawanan tersebut juga, Shafiq melakukan 5 kali ball recovery. Jadi sebagai seorang pemain yang dikatakan sudah berusia tinggi di atas padang, masih lagi mempunyai impak yang begitu besar di atas padang, dan saya berpendapat bahawa dalam musim-musim yang akan datang, selagi Shafiq masih menunjukkan statistik-statistik sebegini, beliau terus akan menjadi seorang pemain yang begitu berkaliber di pentas Liga Super. Dalam arti kata lain, Shafiq tetap Shafiq Rahim. Yes, setuju. Okey, nama-nama lain yang digugurkan termasuk Sony, Uche, Razman Roslan. Apa pula impak kehilangan mereka semua ini? Kerana ketiadaan nama-nama yang akan dirasai oleh banyak fans di Melaka, Ahmed. Betul, macam Uche Akbar menjaringkan 5 gol bersama Melaka
musim ini. Musim lepas 7 gol bersama PDR dan pemain yang berpengalaman. Razman Roslan, saya rasa tak perlulah saya cakap apa-apa. Antara pemain paling berpengalaman dari pentas Liga Super musim ini juga. Tetapi secara peribadi, saya berpendapat mungkin kehilangan besar akan dirasai melalui ketiadaan Sonny Nott. Sonny Nott ni secara statistik juga bukan pemain yang akan banyak menjaringkan gol ataupun menyumbang gol di atas padang, tetapi beliau lebih berteraskan seorang pemain yang mencipta peluang buat rakan sepasukan musim ini ya Fizal. Okey. Sonny Nott mencatat jumlah gelecekan yang kedua tertinggi belakang Rabia Taya. Rabia Taya menjadi penggelecek yang paling prolifik pentas Liga Super. Musim ini Sonny Nott dalam 3 perlawanan berbeza menentang Perak, menentang PJ City dan menentang Terengganu. Dalam kesemua perlawanan ini Sonny Nott mencatat lebih daripada 10 gelecekan di atas padang. Jadi seorang pemain yang berani dengan bola. Ini tak jarang termasuk kualiti yang kita lihat. Ini tak termasuk assist lagi ya? Ini tak termasuk assist. Ini hanya gelecekan dan penciptaan peluang untuk rakan sepasukan. Okey, statistik yang diberikan oleh individu yang digelar match set ni tepat, padat dan accurate. Itu yang saya dapat katakan. Terima kasih. Terima kasih Hafizal.